adalah usaha mereka itu orang mukmin sejati, masykura, makanya berterima kasih, syukur di atas anugerah Allah kepadanya. Jadi bukan di atas bukan ganjaran di dunia sekali. Sekali pergi satu tempat, berapa nak bayar ustaz? Dia ada dah orang kanan dia, tolong letak harga, dia nak letak nampak sangat. Gitu juga bangsa akhirat. Sesuatu amal kita nak ganjaran bangsa akhirat syurga. Inna hadza kana lakum, Allah Taala kata sesungguhnya ini naimul jannah, nikmat-nikmat syurga, kana lakum, bagi kamu dah, itu janjian Allah. Tapi wa kana sa'yukum, dan adalah usaha kamu tu masykura, dikembalikan kepada Allah SWT. Buat tak ada kerana lain, kerana Allah. Balik janji tu Allah janji dah, sekalipun tak terlintas di hati kita daripada amal yang kita lakukan, daripada ganjaran duniawi atau ganjaran akhirat yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala, sehingga syurga itu sendiri tak terlintas di hati kita, maka tetap diberi oleh Allah. Jadi umur kita berpanjangan, kalau dipanjangkan oleh Allah daripada 60 kepada 70, 70 kepada 80, 90, 100 ataupun lebih. Yang penting menzahirkan kehambaan dan kita meninggikan akan hak ketuhanan. Itu yang penting dalam menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang nak diharapkan kematian? Kalau ada amal soleh. Itu yang disebut di sini daripada hadis riwayat Muslim. Itu lebih baik hidup. Kalau kita boleh meneruskan kehidupan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, sebab jika dia seorang yang baik, dia mungkin akan bertambah baik. Nampak? Kalau dia baik, dia akan mungkin bertambah-tambah baik. Allah, kita nampak hari ni kurang elok, sempurnakan besok lagi, besok lusa lagi baik, lagi baik. Apa nak harap kematian? Jika dia seorang yang jahat, sebaliknya, kalau dia seorang yang fajir, derhaka, mungkin dia akan meninggalkan kejahatan itu. Jangan duk harap kematian. Jangan duk putus asa daripada ujian bala Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita orang yang soleh, beramal kepada jalan Allah, kita redha dan sabar dan kita teruskan. Barangkali hari ini ujian bala musibah yang menimpa Allah kepada kita, kita sabar, akan hari yang kita sabar ni dia akan berlalu. Maka kesabaran dan keredaan itu sentiasa meningkat derajat bagi hamba. Besok kita kena lagi, daripada kita keluh kesah, kita telah tidak meredai, kita tidak sabar daripada ujian Allah. Jadi tidak akan melepaskan masalah ujian, musibah daripada Allah. Maka ketika itu lebih baik sabar dan juga redha, kerana besok akan berlalu, akan menerima hari-hari yang mendatang. Begitulah sehingga umur kita sentiasa diuji oleh Allah Ta'ala daripada perkara bala-bala di dalam senantiasa dalam kebaikan. Andai kata sebaliknya pula, dia tu dalam keadaan derhaka kepada Allah, maka segeralah taubat supaya dia menjadi manusia yang terbaik, umur yang panjang, lagi baik berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan An-Nasa'i. Tu di situ habis. Baik. Jadi saudara haraplah kematian, tapi sebahagian dari perkara yang dituntut oleh syarak pada kita tu apa dia? Mengingati kematian. Tu tak apa. Syarak suruh kita sentiasa ingat kematian. Hingga ada sabit dalam riwayat hadis menyebut daripada Aisyah radhiyallahu anhu, diberitahu oleh Rasulullah kepada Aisyah, sesiapa yang senantiasa mengingati kematian sehari siang atau malam, sehari 24 jam, 20 kali mengingati kematian ataupun menyebut kematian, maka dia akan dihimpunkan di sana kelak dengan para syuhada.
Bukan minta harap kematian, tapi mengingati supaya melunturkan segala kecintaan kita kepada dunia yang menyebabkan dunia tadi merugikan akhirat kita. Kalau dunia tidak merugikan, tak jadi masalah. Jadi menyebut kematian sehari 20 kali akan dihimpunkan bersama para syuhada. Dia tak perang fisabilillah, tak ada peluang, tak ada kesempatan. Kalau ada dia nak juga, tak ada. Tapi dia mengingati sehari 20 kali. Sebut sehari 20 kali. Masya Allah. Dalam hati ingat tak apa. Sebahagian daripada mereka yang mengingati kematian, Rabi' bin Khaisam. Rabi' bin Khaisam, dia siap buat gali liang lahat, kubur liang lahat di kawasan rumah dia. Hari-hari dia tidur dalam liang lahat. Kenapa? Kerana mengingati kematian. Kan? Jadi bila begitu, kerja dunia dia tadi itu tak ada masalah, diteruskan kerana itu syariat. Tetapi dengan kerja dunia dia tidak melalaikan akhirat. Dia takut kerana tahu hidup kita ni lambat laun akan menempuh kematian. Itu yang diceritakan kerana Rabi' ibn Khaisam adalah Rabi' ibn Khaisam hafara qabran fi darihi. Dia gali lubang kubur di rumah dia. Dia gali lubang kubur rumah dia. Wa kana yanamu fi lahadin kulla yaumin marrah. Tiap-tiap hari dia akan tidur. Yanamu fi lahad. Dia akan tidur dalam liang lahat. Kulla yaumin marratan. Tiap-tiap hari sekali. Sekali. Tujuan apa? Rabi' ibn Khaisam dia tidur dalam liang lahat tiap-tiap hari sekali. Liyastadima bihi zikral maut, agar dapat senantiasa mengingati dirinya kematian. Dapat sentiasa mengingati kematian dengan dia tidur dalam liang lahat. Tu tengok ada ulama-ulama Melayu kita kan, setengah tu dia buat kubur, dia tidur dalam tu. Tidur pula ni tak apa, rumah dia setengah buat betul-betul di kubur. Di kubur waktu malam tidur. Malam Jumaat seminggu sekali. Ya dia tiap hari je. Tak tunggu malam Jumaat. Rabi' bin Khaisam ni. Ni tidur. Tu saya kata tidur dalam lubang lahat yang gelap tu. Duduk atas kubur tak apa dah tiap malam. Mana ni? Dia nak tahu sebaya dia benar-benar takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga Umar Abdul Aziz. Yajma'u kulla lailatil fuqaha wa yatadhakkaruna al-mauta wal qiyamata wal akhirata thumma yabkuna hatta ka'annahu baina yadayhi janazatan. Jadi Umar bin Abdul Aziz, semua maklumlah, pemerintah yang adil, dia menghimpun tiap malam. Tiap malam, bukan kita kata sebulan sekali, seminggu sekali, tiap malam pada zaman pemerintahan dia. Himpun para fuqaha, para ulama fiqh. Tujuan apa? Dihimpunkan para fuqaha, fayatazakkaruna al-mauta wal qiyamata wal akhirata. Tujuan dia bermuzakarah, berbincang tentang kematian dan berbincang juga tentang hari kiamat sesudah kematian dan juga tentang akhirat. Sebut bincang, bermuzakarah, kumpul para ulama, dia ada sekali Umar Abdul Aziz. Lepas duk bincang tu, nak cerita hidup kita ni akan mati, duk bincang tentang kematian tu lah, tentang kiamat, tentang akhirat tu. Summa yabkuna. Lepas tu pakak-pakak duk menangis habis para fuqaha, para ulama. Umar Abdul Aziz menangis, melembutkan hati, kan? Hatta ka'annahu baina yadaihim janazah, sehingga bila dia menangis tadi seolah-olah di hadapan mereka tu ada jenazah yang menangis. Padahal jenazah tak ada, tapi bakal-bakal dia menangis. Sampai macam tu terpukul hati mereka bila menyebut kematian. Kita keras hati kan, seronok je rasa hidup. Tu Allahu Rabbi. Itulah Nabi tahu. Sayyidina Umar begitu juga.
Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu menghimpun mereka tu, dia suruh hadirkan, uhduru mautakum, hadirkan orang yang mati di kalangan kamu. Mana-mana ada orang mati, pergi. Sayyidina Umar Ibn Khattab disuruh pergi kunjung ziarah orang mati. Wa zakiruhum, lepas tu orang yang nak mati tu andai kata dia dah mati ataupun sebelum mati, tolong ingatkan dia. Kalau dia sebelum mati hampir ada tanda-tanda yang dia nak mati, tolong ingatkan dia, beri nasihat kat dia, banyakkan dia panggil apa, husnuzon kepada Allah Ta'ala. Dosa dah lepas dah, tentu dah. Dari ketiga tu, sebelum sampai nyawa di halkum gharah ni, pintu taubat sentiasa terbuka, ampunan Allah sentiasa luas. Maka sebut pada dia supaya dia sangka baik kepada Allah Ta'ala, mati dapat rahmat pengampunan daripada Allah. Begitu juga kalau dah sekiranya mati, maknanya disebut oleh Sayyidina Umar, dia kata apa, zakkiruhum fa innahum yarawna ma la tarawna, bahawasanya mereka yang nak mati tu, kata Sayyidina Umar, dia melihat sesuatu perkara yang kamu tidak melihat. Dua malaikat datang dekat dia melihat. Malaikat tu saya kata dia panggil malakul maut, bahkan dua malaikat yang menulis kedua-dua amalan, kiraman katibin, pun datang ketika itu. Jadi kata Sayyidina Umar, sebut kamu kebaikan pada dia, kerana mereka tu sebut kebaikan. Kenapa? Kerana mereka tu didatangi oleh malaikat yang mana mereka melihat yang kamu tidak melihat. Kata Sayyidina Umar, laqinuhum la ilaha illallah, lepas tu telkinkan dia bila ada tanda-tanda akan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada riwayat menceritakan masa nak kematian tu, atau kita mengingatkan kematian, jangan harap kematian. Dipanggil riwayat daripada Wahib rahimahullahu ta'ala, balaghana min mayyitin yamutu hatta yura lahu malakanil katibani amalahu. Jadi telah sampai khabar kepada kami daripada orang yang hampir nak mati. Ma min mayyitin yamut, daripada orang yang hampir nak mati, perkara yang sampai pada dia apa? Hatta yura lahu, hingga diperlihatkan bagi dia. Dia nak mati itu dia akan diperlihatkan oleh Allah al-malakanil katibani amalahu, dua malaikat yang datang mencatat amalannya. Masa dia hidup tu dua malaikat ni catat baik dan buruk, baik dan buruk. Maka nak mati itu masa tu dia datang balik. Dia datang balik. Tujuan apa dia datang? Fa in kana muti'an, jika orang yang nak mati itu orang yang patuh taat pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, qala lahu jazakallahu anna khairan, maka berkata malaikat yang mencatat kebajikan tadi, telah membalas oleh Allah Ta'ala kepada engkau kebaikan daripada kami. Mana kami catat kebaikan, Allah balas kepada engkau dengan kebaikan. Farubba majlisin sidqin ajlastana, jadi maka beberapa tempat duduk pada majlis-majlis yang benar, yang betul dengan kehendak agama, ajlastana, yang engkau telah memperdudukkan kami, katanya malaikat yang mencatat kebaikan. Apa maksud dia? Bila kita ni masih hidup ni duduk pada majlis yang benar, majlisin sidqin ni, majlis benar ni untuk ilmu, bermuzakarah tentang agama, apa juga yang dikira oleh syarak itu kebaikan, maka ketika tu bila kita duduk pada majlis itu, maka malaikat yang mencatat kebajikan dia ada. Kita pergi mana, di masjid ke, di rumah ke, di surau ke, tempat kerja ke, di mana juga kita berada, tapi semua daripada perkara kebajikan ketika tu, malaikat tu sentiasa bersama dengan kita. Itu yang dikatakan apabila kamu berada pada majlis yang benar, ajlastana, engkau telah memperdudukkan kami dalam majlis itu. Jadi bila kita buat satu majlis yang baik ni, malaikat tu sentiasa datang. Ada. Kerja dia catat kebajikan saja.
wa amalin salihin qad ahdartana, dan bila kamu melakukan amal yang soleh, sesungguhnya engkau telah menghadirkan kami, kata malaikat yang mencatat kebajikan. Itu kita nak kena jaga kebaikan. Kalau yang kita buat di mana juga, malaikat kebajikan tu dia ikut turut dengan kita. Tu. Sebaliknya, wa in kana fajiran, jika adalah orang yang melakukan tu orang yang fasik, orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala ataupun kufur, wal iyazubillah, qala lahu, berkata malaikat bagi orang tu, la jazakallahu anna khair, Allah tidak membalas kebaikan daripada kami. Maknanya kami datang nak catat keburukan kamu saja, Allah tak balas kebaikan kepada kamu, katanya malaikat yang seorang lagi. Farubba majlisin su'in, maka tempat duduk engkau dalam majlis-majlis yang jahat, ajlas tanah, engkau telah menjemput kami duduk bersama mencatat kejahatan, katanya malaikat yang mencatat kejahatan. Wa kalamin qabih qad sami'tana, dan perkataan yang terbit daripada mulut kamu yang cela-cela, hak buruk-buruk, hak mulut ganti pada mulut ni type WhatsApp. Jadi bila itu yang terbit daripada mulut kamu, daripada tangan kamu, qad sami'tana, sesungguhnya engkau telah memperdengarkan kami kau daripada mulut. Hak catat tadi telah memperlihatkan kami pada apa catatan kamu. Itu kata bagi orang yang fajir yang melakukan derhaka pada Allah. Wa amala ghairi salihin, dan engkau melakukan amalan yang tidak soleh, qad ahdartana, dan engkau telah menjemput kami hadir di dalam majlis yang jahat. Tujuan dia kata untuk mencatat kejahatan. Lepas tu ulang lagi malaikat yang mencatat kejahatan, fala jazakallahu anna khaira, maka Allah tidak akan membalas kepada engkau kebaikan sama sekali. Itu bila nak mati saja akan berlaku pada kita satu perkara yang tak pernah kita lihat akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala pada kita, yakni dua malaikat. Kalau kita sentiasa berada dalam majlis yang benar, malaikat tu akan beritahu Allah balas kebajikan daripada kami untuk engkau. Dia beritahu siap-siap dah bila kita nak mati. Sekarang kita tak nampak, kecuali ahli kasyaf nampak lah. Sekarang kita tak nampak. Jadi sikit lagi nanti tak ada seorang pun yang tinggal atas muka bumi ni. Dia dah tunggu giliran seorang-seorang, tapi tak tahu siapa dulu siapa kemudian. Pasti terjadi. Nak kata yang tua uzur tak mesti. Dia dah, sebab nak mati ni dia tak kira siapa dulu kemudian. Mati mengejut bukan kali orang muda. Kadang-kadang duk terlantar di atas katil, tak kira hospital ke rumah kan. Doktor yang merawat dia tu, silap-silap doktor tu yang meninggal dulu daripada dia. Panjang umur dia lagi tak mati-mati. Rupanya doktor tu yang bagai-bagai kesihatan yang dia tahu, ubat yang dia tahu, rupanya dia pergi dulu. Bila kematian dikehendaki oleh Allah, maka ketika itu akan terbuka, akan diperlihatkan kepada dia dua malaikat. Kalau orang baik, alhamdulillah, malaikat dia beritahu engkau telah menjemput kami pada tempat duduk yang baik. Kalau dia bersebaliknya orang fajir derhaka, malaikat tu akan kata engkau telah menghadirkan kami pada tempat catatan kejahatan. Masya Allah. Masa tu sehingga disebut dalam riwayat akan diperlihatkan pada dia, akan diperlihatkan pada dia syurga atau neraka sebelum dia dicabut nyawa. Akan diperlihat, tempat dia akan tahu dah. Itu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhruja ahadukum minad dunya hatta ya'lama aina masirahu wa hatta yura maq'aduhu minal jannah awin nar. Nabi sebut jadi la yakhruja ahadukum minad dunya, sama sekali tidak akan keluar kamu daripada dunia. La nabi istiqbal akan datang, sama sekali kamu tak akan tercabut nyawa daripada dunia ni sehingga baru cabut. Hatta ya'lama, sehingga mengetahui aina masirahu, di mana tempat duduknya, tempat tinggalnya, baru nak cabut. Kita sikit lagi nak mati, kita akan dituntunkan malaikat dan juga tempat duduk kita. Itu hatta yura maq'aduhu, sehingga diperlihatkan baginya tempat duduknya. Tempat duduknya minal jannah awin nar, sama ada daripada syurga atau daripada neraka, wal a'yazubillah. Itu yang pasti, yang tak dapat tidak.
Bahkan disebut oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala sama, bahawasanya tidak akan keluar ruh di kalangan manusia malam yasma'un naghmatan malakil maut, selama mana mereka tidak mendengar suara malakul maut. Takkan cabut nyawa seseorang kamu sehingga didengar dulu suara malakul maut. Masya Allah, suara malakul maut dengar dulu. Bila dia dengar, apa kata malakul maut? Bi ahadil basyarayaini, dia akan mendengar dua perkhabaran, dua berita yang akan disebut oleh malakul maut. Baca dengan malak, jangan kalau mim lam kaf. Min lam kaf maknanya lam baris atas malak, tu malak. Jangan baca lam baris bawah malik, tu kena pada Allah. Huruf sama ya, tiga huruf satu kalimah tu, min lam kaf. Kalau lam baris atas jadi malaikat, malak, malakun, tak apalah baris hujung tu. Kalau lam tu baris bawah malik, tu kena ke Allah, malakul maut. Jadi bila nak mati saya ketika tu akan dengar suara malakul maut dengan dua perkhabaran. Dia akan beritahu, imma absyar ya adu wallah binar, dia akan sebut satu khabar, seteru Allah, musuh Allah dengan neraka. Dia akan beritahu, kamu tempat kamu neraka, waliyazubillah. Itu satu. Au absyar ya wali Allah, satu perkhabaran lagi pula berita, dia akan tahu, wahai para kekasih Allah, bil jannah, dengan syurga. Akan tahu. Ini disebut oleh Imam Ghazali menepati apa yang disebut oleh Rasulullah SAW tadi. Dia akan ketahui, akan dilihat kepada dia syurga atau neraka. Jadi kalau ni lah nak harap kematian, agak-agak sedia lah nak melihat, dua malaikat, suara naghmah malakul maut, suara malakul maut beritahu dua perkhabaran baik dan jahat, syurga atau neraka. Bahkan ada riwayat kata akan dibuka pada dia malakul maut, ketika tu dia akan nampak. Nanti kita akan cerita riwayat tu. Kalau orang yang baik, macam mana rupa malakul maut mai ketika tu. Kalau orang tu fajir derhaka, macam mana rupa malakul maut ketika tu pula. Masya Allah, sebelum nak cabut nyawa dia. Baik, tengok balik kitab. Sedangkan Imam Ahmad, Al-Bazzar, Abu Ya'la, Al-Hakim dan Al-Baihaqi, ini para ulama muhadisin, meriwayatkan hadis daripada Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mengharapkan kematian, kerana sesungguhnya tempat pengawasan adalah lebih menakutkan. Sesungguhnya di antara kebahagiaan bagi seseorang adalah panjangnya umur sehingga Allah memberikan kepadanya kesempatan untuk bertaubat. Jadi jangan harap kematian lah. Kalau kita rasa kita belum bersedia, cepat-cepatlah taubat. Cepat-cepatlah bertaubat. Itu apa yang telah diriwayatkan daripada para imam hadis tadi. Sampailah kepada hadis ini kepada Jabir bin Abdullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dalam satu riwayat menceritakan, disebut Nabi Ibrahim alaihi salam, cerita tentang Nabi Ibrahim alaihi salam ni. Macam ni ustaz baca kisah dia. Inna Ibrahim alaihi salam qala lil malakil maut alaihi salam, hal tastati'u an tariyani surata allati taqbidu biha ruhal fajir. Faqala la tutiqu dhalik. Qala bala a'rid anni fa'arada anhu. Faltafata faizan rajulun aswadu qama sya'ra muntinurih aswadu siyabi yakhruju min fihi wa min kharihi lahabun nar wa dukhan. Dia panjang sikit, ustaz baca sebahagian-sebahagian dulu. Diceritakan bahawasanya Nabi Ibrahim alaihi salam, qala
Berkata dia pada malakul maut itu. Dia kata dekat malakul maut, dia kata apa? Dia kata Nabi Ibrahim bila kata pada dia jumpa malakul maut gini. Nabi Ibrahim bila jumpa malakul maut, jadi malakul maut ni pun berkata dekat dia, hal tastati'u antariyani surah surata allati taqbidu biha ruhal fajir. Jadi Nabi Ibrahim bila dia ni nak tengok rupa malakul maut, tu. Jadi boleh tak engkau memperlihatkan pada aku, kata, rupa engkau ketika mana engkau nak cabut nyawa orang yang derhaka pada Allah. Tu kan. Kata malakul maut ni, dia kata apa? Engkau tak kuasa nak lihat rupa aku. Engkau tak kuasa, tak mampu lihat rupa aku. Nak cabut orang yang derhaka. Begitu juga orang yang kufur. Ya. Tapi Nabi Ibrahim bila kata begitu, dia kata apa? Qala bala. Dia kata bahkan aku mampu tengok rupa engkau ketika mana engkau berupa nak cabut orang yang derhaka kepada Allah. Cabut nyawa. Tu dia datang, malakul maut datang, dia bagi berupa. Tuan-tuan, malaikat daripada nur. Bila malaikat daripada nur, rumah tu salah buat rumah tak ada lubang pun dia masuk rupa tu, ya, cahaya kan, cahaya padahal ada lubang kecil dia masuk. Tu. Jadi bila dia kata bahkan aku mampu fa'arid anni, lepas tu katanya malakul maut, berpaling sebentar engkau daripada aku. So paling dulu daripada dia kan. Jadi bagi itu fa'arada anhu, jadi malakul maut pun ketika tu pun berpaling juga sekejap. Nabi Ibrahim berpaling, malakul maut pun berpaling juga ketika tu. Faltafata, lepas pada tu barulah menghadap balik, bertemu balik. Bila bertemu balik, fa iza rajulu aswadu, maka kedapati ketika tu malaikat maut seorang lelaki yang terlampau hitam, yang begitu hitam. Dia nak bertemu, nak cabut nyawa orang fajir, orang yang derhaka, yang begitu hitam. Qama sya'ru, yang mana berdiri segala bulu-bulu yang ada pada orang lelaki yang hitam. Berbulu-bulu yang berdiri, bukan kata bulu yang jenis macam kita turun macam tu, bulu berdiri-diri bulu pada orang lelaki tersebut. Itu rupa malakul maut pada orang yang derhaka di kalangan orang mukmin baik dengan orang kafir apatah lagi, wal iyazbillah. Lepas tu muntinurih, sangat busuk bau dia, tak ada dah, bau busuk sungguh. Aswadu siap, pakaian dia terlebih hitam, sangat hitam pakaian dia. Tak elok lah nak bagi tahu ketika mana dia datang tadi tu. Baik, yakhruju min fihi wa min kharihi lahabun nar wad dukhan. Keluarlah daripada mulut dia, daripada hidung dia, api yang menyala-nyala, wad dukhan, dan juga keluar asap pada mulut dan keluar asap pada hidung. Keluar api pada mulut, keluar api pada hidung, serta keluar asap. Dia nak cabut nyawa orang derhaka ketika itu. Faghushiya ala Ibrahim alaihi salam, maka pensan Nabi Ibrahim. Kata dia kata mampu tadi. Tengok rupa pensan. Tak tahulah bayang kalau kena kepada orang fajir, kita minta berlindung, mati jangan jadi orang fajir, orang derhaka. Macam ni rupa dia datang. Nabi Ibrahim pensan. Tak tahulah kalau orang yang tidak Nabi, kekuatan Nabi tak sama dengan orang biasa. Baik, bila ada pingsan Nabi Ibrahim, falamma afaqa, bila dah Nabi Ibrahim kembali sedar. Bila kembali sedar, waqad ada malakul maut ila suratihil ula, kembalilah malakul maut ketika itu pada rupa asal dia, rupa mula-mula dia balik. Kembali pada rupa mula-mula dia balik asal. Qala ya malakul maut, katanya Nabi Ibrahim, hey malakul maut, lau lam yalqal fajir indal maut illa surata wajhika lakana hasabahu. Dia kata jikalau sekiranya engkau berjumpa orang fajir ketika mana mereka tu nak mati, melainkan dengan rupa macam ni rupa engkau, dia kata lakana hasabahu, macam ni rupa padan dah, sebelum mati dia dah mati dulu dah. Rupa tu dah padan dah cukup, dia kata. Belum cabut nyawa tu dah habis dah. Baik. Tadi kita cerita masa ada
bagaimana malakul maut, malaikat maut ni mencabut nyawa ni mai berupa kepada orang yang fajir derhaka dan juga orang yang kafir dalam rupa dia yang begitu dahsyat. Dalam kubur dulu kita bercerita dah dulu masa katam, sebelum katam kitab Faridah dulu kan, tentang malaikat dalam kubur. Pada orang mukmin lain rupa, dalam pada orang yang fajir derhaka kafir lain rupa dia. Tu kan. Sekarang ni masalah yang nak mati pula ni. Sebelum dicabut akan nyawa dia. Ini cerita pula diceritakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Mana dia panggil Ibnu Abbas, dia panggil. Nama dia Abdullah bin Abbas. Jadi digelar dia sebagai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi cerita inna Ibrahim alaihi salam kana rajulan yura. Jadi Nabi Ibrahim ni dia seorang lelaki yang sangat cemburu. Dia suruh cemburu. Memang layak cemburulah orang ada isteri. Tak boleh nak biar macam tu. Dia orang sangat cemburu. Atau tengok amalan orang lain pun cemburu. Kan? Nak berlipat ganda. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan. Kana lahu baitun yata'abbadu fihi. Dan Nabi Ibrahim dia ada rumah yang disediakan untuk beribadat dalam rumah tu. Dia ada satu rumah dia sedia untuk beribadat dalam rumah tu, tempat dia bersuluk. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa kana idza kharaja aghlaqahu. Jadi Nabi Ibrahim bila dia keluar saja daripada rumah dia akan kunci. Para nabi bertawakal kunci juga rumah tu. Dia keluar kunci rumah. Faraja'a zata yaumin. Jadi maka Nabi Ibrahim apabila dia pulang balik ke rumah tersebut pada satu hari, fa idzan bi rajulin fi jawfil bait. Tiba-tiba didapati ada seorang lelaki duduk di dalam rumah dia. Rumah kunci. Nak kata rumah pintu tu terbuka tak berkunci macam biasa je berkunci. Buka-buka tengok dalam tu ada seorang lelaki dalam rumah dia. Pintu tak terusik. Macam mana masuk kat dalam? Naik kot bumbung kot. Kan? Tu. Jadi faqala, katalah Nabi Ibrahim, man adkhalaka dari, siapa yang memasukkan engkau dalam rumah aku ni? Kata Nabi Ibrahim, siapa yang memasukkan engkau dalam rumah aku ni? Pelik orang ni. Faqala adkhalaniha rabbuha, telah memasukkan dalam rumah engkau ni oleh Tuhan aku. Tuhan aku. Tu katanya seorang lelaki tu tadi. Tu. Jadi faqala ana rabbuha, maka Tuhan aku berkata ini rumah aku. Jadi berkata ini rumah aku. Ana rabbuha, aku Tuhan bagi ini rumah. Maksudnya begitu. Aku Tuhan bagi ini rumah. Faqala adkhalaniha man huwa amliku minni wa minka, dan telah memasukkan aku ni di dalam rumah yang rumah ini menjadi milik bagi engkau dan rumah ini juga jadi milik bagi Allah. Telah memasukkan aku ni dalam rumah ni, rumah ni sendiri, aku sendiri, engkau sendiri milik bagi dia. Itu maksud. Siapa dia? Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala memasukkan Nabi tu seorang lelaki tadi dalam rumah tersebut. Sedangkan rumah tu kau sendiri, aku sendiri, kata seorang lelaki, dan rumah ni sendiri milik dia punya. Semua kan? Macam kita ni milik apa? Kalau milik kita, suka hati kita nak buat mata kita, telinga kita, mulut kita, kaki kita, tangan kita, hati kita. Tapi boleh tak? Suka hati nak buat? Boleh? Sebab milik siapa? Hati sendiri tak betul pun tak boleh kan? Sebab milik siapa? Insya-Allah. Zuhir je. Sebab kita punya ni pinjam. Kena jaga tuan milik punya, takut dia marah, dia murka. So pula rumah ni kata milik. Dia punya milik. Tu. Walaupun kata Nabi Ibrahim punya, aku masuk rumah ni kerana ni milik dia punya. Tu kan? Jadi bila macam tu, faqala man anta minal malaikah, siapa engkau ni? Kau malaikat. Kata Nabi Ibrahim dia kan, kau malaikat ni.
qala ana malakul maut, aku malaikat maut. Aku malaikat maut dia kata. Lepas tu qala hal tastati'u an tariyani surata allati taqbidu fiha ruhal mu'min? Kuasa akan kau? Dia kata, adakah engkau berkuasa bahawa engkau memperlihatkan pada aku, kata Nabi Ibrahim, rupa yang engkau nak cabut nyawa orang mukmin. Orang mukmin pula. Macam mana rupa? Kuasa akan kau memperzahirkan, mempertuntunkan pada aku rupa engkau ketika nak cabut roh orang mukmin. Qala na'am. Jadi katanya Nabi Ibrahim, aku kuasa. Kan ada malaikat maut kata takut dia tak kuasa kan, dia kata kuasa. Tinggal kata malaikat aku kuasa lah. Tadi Nabi Ibrahim kata kepada dia, kau kuasa tak berupakan nak cabut nyawa mukmin? Katanya malaikat maut, aku kuasa. Bukan pada orang fajir saja, bahkan pada orang mukmin pun dia akan berupa. Maka bila begitu, fa'arid, berpaling sekejap, fa'aradat anhu, Nabi Ibrahim berpaling dan malaikat dan maut tu pun berpaling juga. Lepas itu sumaltafata, kemudian berhadap balik. Bila dah berhadap, faizan huwa bisyabin, ketika itu malakul maut tadi dalam seorang pemuda yang begitu kacak, begitu handsome, masya-Allah. Dia berupa ketika itu, fa zakara min husni wajhihi wa husni siyabihi, ketika itu dia menyebut yang terbit pada mulut dia tu, yang terbit pada mulut malakul maut ketika itu, daripada kalam bahasa yang begitu indah, yang begitu lembut, daripada rupa yang cantik, dan daripada pakaian yang begitu elok. Dia datang pada orang mukmin. Macam tadi pakaian bersangat hitam, tak boleh nak banding hitam yang ada di dunia. Kan? Tu. Jadi wa tayyibirih, dan ketika tu dengan bau yang sangat harum terbit, dia datang ketika tu. Faqala ya malakul maut, malakul maut, kata Nabi Ibrahim, law lam yalqal mu'min indal maut illa surataka kana hasbahu. Kalau macam ni lah engkau datang bertemu dengan orang mukmin ketika mana mereka nak mati, dia kata lah rupa je pada dah seronoknya memadai dah bagi dia nak mati. Nampak dah, rasa nak mati dah, rasa nak mati sungguh, dia seronok. Kalau macam ni lah rupa yang kau datang dengan bau yang begitu harum, dengan pakaian yang begitu rapi indah, wajah muka yang berseri, padan dah bagi dia nak mati, seronok dah nak mati, jadi bersedia dah. Sampai macam tu sekali dia datang berupa kepada rupa orang mukmin. Itu kita harap mudah-mudahan apa yang berlaku macam ini insya-Allah kena pada diri kita dalam rupa yang begitu indah. Tu. Gitu juga Allah Subhanahu wa taala ada memerintah kepada malaikat maut supaya pergi kepada sipulan yang nak menghadapi kematian. Disebut daripada Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala Azza wa Jalla Iza radiya min abdin, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, apabila Allah redha dengan seorang hamba, Allah Ta'ala kasih kepada seorang hamba, Allah akan berkata kepada malakul maut, ya malakul maut, izhab ila fulan, pergi kepada si fulan, fa'tini bi ruhihi li arihahu, kau pergi pada dia dan bawa roh dia kepada aku, kata Allah Ta'ala, li arihahu, kerana aku nak merehatkan dia, agar dapat aku rehatkan dia, istirahatkan dia. Cukuplah tu. Pergi pada dia, ambil roh dia, aku nak rehatkan dia, bagi tenang dia. Katanya Allah Ta'ala kepada malakul maut, hasbi min amalihi, cukup dah, memadai dah daripada amalan dia. Takat tu cukup dah, aku nak rehatkan dia dah, tak payah beramal dah atas muka bumi ni. Kata Allah Ta'ala kepada malakul maut.
qad balautuhu bis-sarra wad-dharra fa wajadtuhu haitsu uhibba, maka aku ujinya, aku bala dia dengan kesenangan, aku uji dia, cuba dia dengan kesusahan. Fawajadtuhu, aku dapati dengan ujian, kesenangan dan kesusahan ketika itu haitsu uhibbuhu, dia redha, dia sabar sehingga hingga kasih aku kepada dia, kata Allah Taala. Allah Taala uji sebab hidup kita ni tak dapat tidak. Allah Taala uji dua macam kan. Uji Allah Taala bersifat dengan sifat jamal, setiap perkara yang menyenangkan hati kita, menyeronokkan hati kita. Dan bagi Tuhan yang bersifat dengan sifat jamal, menyeronokkan kita. Dan ada ujian Allah Ta'ala yang tidak menyenangkan hati kita, bersifat jalal Allah Ta'ala. Maka dengan sifat jamal, seronok hati kita, hidup mewah, senang, tubuh badan sihat semua, dan uji dengan sifat jalal, kebesaran dia, kehebatan dia ketika tu yang tidak menyenangkan hati kita, kita redha, senang kita syukur. Yang tidak menyenangkan kita sabar dan kita redha ketika tu, Allah ketika itu sangat-sangat suka kepada orang tersebut. Itu yang dia kata fawajadtuhu haitsu uhibbu, maka aku dapati diri dia sabar dan redha sampai kepada aku kasih kepada dia, kata Allah Taala. Fayanzilul malakul maut wa ma'ahu 500 minal malaikah. Jadi ketika itu turunlah malakul maut supaya dia dapat perintah daripada Allah Ta'ala tadi ni, suruh pergi kepada hamba tadi supaya ambil nyawa dia. Allah Ta'ala nak rehat pada dah ibadat dia tadi atas muka bumi. Jadi maka bila gitu malaikat maut pun turun. Bukan makna Allah duduk atas, yang tu kena faham lah. Kita akan balik akidah ahli sunnah lah. Tempat-tempat para malaikat walik di atas. Kebanyakan ada sayyahina fil ard, bertaburan atas muka bumi, ada yang ditugas di bumi. Tapi para malaikat kebanyakannya di atas. Jadi bila di atas, Allah khitab, hadap cakap. Allah Ta'ala khitab tak? Hadap cakap tak dengan Nabi Musa AS di bumi? Hadap bukan makna Allah di bumi. Begitulah Allah hadap cakap bersama Nabi kita Muhammad SAW ketika Isra' Mi'raj. Bukan makna Allah duduk di atas. Itu kembali pada akidah ahli sunnah wal jamaah lah. Jadi bila macam tu, malaikat maut pun turun lah. Turun selepas dia dah menerima perintah daripada Allah. Jadi dia turun, wa ma'ahu 500 minal malaikah, bersama malaikat maut ni ada lagi 500 para malaikat yang lain. 500 lagi para malaikat duduk bersama dengan malakul maut turun. Wa ma'ahum qutbanur rih wa usulu za'faran. Jadi di kalangan para malaikat yang ramai 500 tadi itu, mereka dah bawa ranting-ranting daripada pokok selasih dia bagi. Pokok selasih. Dipanggil pokok, dia panggil apa? Qutbani raihan. Setengah sebut dengan pokok selasih. Tapi bukanlah selasih bangsa dunia ni, supaya mai akhirat dengan mai dunia tak sama. Arak akhirat dengan arak dunia tak sama. Apa? Perempuan akhirat dengan perempuan dunia sama tak? Mana cantik? Isteri dengan bidadari dalam syurga. Sama tak isteri dunia? Isteri dunia ya, tapi bila dia masuk syurga, dia lebih cantik pada bidadari. Tapi bidadari nak banding dengan perempuan dunia. Tapi bila jadi dalam syurga, kalah bidadari. Itu za'faran. Benda ada di dunia, tapi apa yang dibawa oleh malaikat tak sama. Ranting, dahan. Dia bawa daripada dahan za'faran, diturun daripada pihak atas. Ketika tu wa usul za'faran, raihan tadi begitu juga dia bawa daripada batang-batang kayu za'faran ketika tu. Dibawa oleh malaikat ranting-ranting dan batang kayu, pokok-pokok lah kita kata. Kullu wahidin minhum yabshuruhu bi basyaratin siwa basyaratin sahibihi. Ketika tu seseorang daripada kalangan para malaikat yang 500 tadi itu, dia akan beri khabar gembira kepada orang yang nak mati, orang yang soleh tadi ni, yang Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala redha. Tak sama apa yang dikhabarkan kegembiraan dia daripada tiap-tiap malaikat yang 500 lah, semua lain-lain khabar. Tak sama, tapi semua kegembiraan tak sama. Itu yang disebut dia panggil siwa basyarati sahibihi, selain kegembiraan daripada sahabat dia ni. Nilai kegembiraan disebut.
Wa taqumul malaikatu saffain. Ketika tu para malaikat dah nak ambil nyawa orang mukmin yang solih ni tadi ni, para malaikat yang ramai tadi buat dua saf dikeliling dia. Keliling orang yang nak mati, orang soleh tadi, li khuruji ruhihi. Ya, kerana apa? Kerana nak mengeluarkan ruh dia. Buat dua saf. Para malaikat yang 500 tadi, dua saf. Jadi ma'ahumur raihan, jadi adalah bersama mereka tu ranting-ranting batang-batang kayu raihan. Fa iza nazara ilaihim, iblis bila ketika tu memerhati para malaikat yang begitu ramai 500 orang ni tadi ni, ketika tu iblis duk perhati tengok. Tu kerja iblis pula. Orang nak mati tu kata dikacau. Orang nak mati kita takut yang tu ya. Masih hidup ni kita amal soleh masya-Allah, tapi nak mati tu takut. Jadi ketika tu datanglah iblis duk perhati, malaikat duk buat saf. Nak kacau tak boleh lah, iblis malaikat duk jaga. Kepada orang soleh tu. Ketika tu, baik. Apa malaikat bila iblis dah perhati tadi tu? Wada'a yadahu ala ra'sihi. Dia letak tangan di atas kepala. Allah, tak boleh kacau dah orang ni. Allah, betul asal panggil kan. Allah tu iblis tu ketua dia, cip dia tu kan. Daripada jin-jin setan-setan yang lain tu. Letak tangan atas kepala. Bila dia letak tangan atas kepala, summa sarkha, dia bertempik, meninggikan suara. Keluar suara, qala, kata dia, fa yaqulu lahu junuduhu, berkatalah baginya, bagi iblis oleh tentera-tentera iblis. Tentera dia, ada tentera dia. Jin-jin setan-setan, tentera dia. Kata apa? Malaka ya sayyidana. Apa sebab engkau ni? Dia letak tangan ni atas kepala, duk petempik suara dia. Kata tentera-tentera iblis tu dekat ketua dia. Tu. Fa yaqulu, kata iblis, ama tarawna ma u'tiya hadhihi al-'abd min karamatin? Apakah kamu tak tengok apa yang telah diberi kepada ni hamba ni tadi daripada kemuliaan? Malaikat duk jaga ni, duk bawa ranting-ranting kayu dengan begitu harum apa. Bila bawa turun ranting kayu tu, maknanya bila pokok-pokok yang wangi-wangi, yang harum-harum tu okay. Kau tak tengok ke, kata iblis ni? Apa? Tak tengok, tak perhati ke apa yang dilakukan kepada orang nak mati ni? Para malaikat duk jaga keliling ni kan. Aina kunta min hadza? Di mana kamu pada waktu ni? Patutnya kamu kacau dia, kenapa kamu tak kacau dia? Tu kata iblis, ketua dia pada tentera-tentera dia.